disampaikan sebentar tadi. Tuanku, Tuan CEO MAIPS, pimpinan masyarakat, tuan-tuan dan hadirin sekalian, kita akan teruskan agenda seterusnya program Jalan Minda pada petang ini dengan simbolik kurniaan sumbangan kepada 28 orang asnaf bagi karya Sempring. Untuk itu Pak Majlis dengan segala hormatnya menyebut dan silakan bahagia Tuan Haji Muhammad Nazir Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS, untuk menghadap dan menerima perkenan dulu tuanku bagi penyempurnaan simbolik kurniaan. Di tahun menghadap Encik Senawi bin Saad selaku amil bagi karya Sempring untuk menerima simbolik kurniaan sumbangan berjumlah ringgit Malaysia RM11,200, mewakili 28 orang penerima, dan setiap penerima menerima ringgit Malaysia RM400. Dan untuk makluman, pemilihan asnaf akan dilakukan secara bersama dengan Jawatan Kuasa Karya. Dan untuk makluman hadirin sekalian, amil mewakili asnaf, dan insya-Allah program ini diadakan seperti ini adalah untuk sama-sama kita mematuhi SOP dan tidak ada sentuhan di kalangan kita, insya-Allah. Terima kasih tuanku. Mudah-mudahan dengan bantuan ini akan dapat membantu dan memberikan kemudahan kepada asnaf bagi karya Masjid Al-Amin Sempring. Terima kasih tuanku. So, solat siapa? Ini. Tuan-tuan dan sekalian, untuk makluman seperti mana yang telah dikeluarkan, seperti mana titah saran Duli Yang Maha Mulia Tunku Raja Muda Perlis, Duli Yang Teramat Muda Raja Muda Perlis, berkaitan tentang ketetapan untuk solat kita, alhamdulillah diberikan kebenaran untuk boleh kita solat dan meletakkan kita punya jarak ni antara sejadah sahaja. Tetapi sebelum solat kita perlu menjaga jarak antara kita juga. Kalau kita tengok sekarang ni mungkin semua rapat-rapat sangat dah ni, jadi mungkin kena ada macam zigzag sikit ke. Solat kita duduk sebelah-sebelah lah, bagi dia jarak sikit, sebab sekarang ni kita rapat betul. Faham maksud saya? Maksud sekarang ni sejadah, jarak kita tu antara sejadah, jarak kita tu antara sejadah. Tapi sekarang ni bila kita bila kita duduk, dia akan nampak seolah tidak ada jarak langsung. Jadi tuan-tuan boleh mungkin ada yang ke belakang sikit, ada yang ke depan sikit, untuk elakkan supaya tidak bersentuhan antara sama lain lah. Ketika mana solat, tuan-tuan boleh duduk sejadah rapat macam biasa. Kita nak elakkan ada persentuhan dan juga kita ada masalah lain nanti. Terima kasih tuan-tuan. Dalam masa yang sama, tuan-tuan muslimin, kita perlu menjaga jarak 1 meter. Cuma ketika mana solat sahaja, tuan-tuan dibenarkan rapat mengikut saiz sejadah yang sedia ada lah. Jadi waktu luar pada solat, waktu biasa kita tetap menjaga jarak 1 meter. Boleh lah kita jaga jarak untuk elakkan daripada masalah-masalah nyakitan dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih.
Susah nampak kosong di tengah. Penuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, pada hari Jumaat yang mulia ini, saya berpesan kepada tuan-tuan dan diri saya sendiri, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menambahkan kekuatan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan pada hari yang penuh berkat ini menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Khutbah pada hari ini akan membicarakan berkenaan dengan tajuk harta dari sumber yang haram. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, Islam tidak pernah menghalang kita untuk mencari seberapa banyak harta atau kekayaan di atas muka bumi ini. Namun Islam melarang kita bersikap gelojoh atau tamak ketika mencari harta, sehingga tidak mempedulikan sama ada harta itu daripada sumber yang halal ataupun yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal amin halalin am min haram. Artinya, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau dari sumber yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Harta yang diperolehi daripada sumber yang haram dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan seorang itu dihumban ke dalam neraka di hari akhirat kelak. Walaupun seorang itu melakukan amal soleh seperti salat, puasa, berjihad di jalan Allah, mati syahid dan sebagainya, dia akan tetap mendapat azab di neraka jika dia memperolehi dan memiliki harta dari sumber yang haram, seperti mana yang berlaku pada Mid'am yang mengambil harta rampasan perang Khaybar yang belum dibuat pembahagian, lalu dia terkena anak panah dan meninggal dunia. Pada para sahabat Rasulullah SAW berkata, untuknya syurga. Lalu Nabi SAW bersabda, kalla walladhi nafsi biyadihi anna syamlata akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lima lam tusibaha al-maqasim latasta'ilu alaihin nar. Artinya, tidak, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya selendang dari harta perampasan perang yang telah dia ambil pada hari peperangan Khaybar tanpa pembahagian yang betul, sedang menyalakan api neraka ke atasnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Kita tidak boleh mengambil harta hak milik seorang muslim melainkan dengan keizinannya atau kehendaknya.
Rasulullah SAW bersabda, la yahillu malu mri'in muslim illa bi tibi nafsin min. Artinya, tidak halal harta seorang muslim melainkan dengan kerelaan atau keizinan darinya. Hadis sahih riwayat Al-Baihaqi. Sidang jemaat yang dihormati sekalian, di antara jalan-jalan untuk memperolehi harta yang diharamkan oleh Islam ialah seperti rasuah, pecah amanah, penipuan di internet, riba, memakan harta anak yatim, mencuri tulang ketika melakukan pekerjaan, berniaga sesuatu yang diharamkan oleh syariat, menipu dalam timbangan, mencampur adukkan barang-barang yang elok dengan barang yang rosak, menjual barang-barang yang berbahaya kepada kesihatan dan lain-lain lagi. Harta yang diperolehi daripada sumber yang haram akan mendatangkan kesan yang buruk kepada diri kita semua. Antara kesan buruk yang akan menimpa kita disebabkan makan dari hasil harta yang haram ialah: pertama, barang siapa yang makan, minum, berpakaian dan sebagainya daripada sumber yang haram, maka doanya tidak akan diterima atau tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang tersebut di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Zakara ar-rajula yutilu as-safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Artinya, Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang telah lama bermusafir sehingga rambutnya kosat masai dan berdebu. Orang itu menadah tangannya ke langit dan berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari barang yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia dibesarkan dengan makanan yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Kedua, daging yang tumbuh daripada harta yang haram akan dibakar oleh api neraka, seperti mana Rasulullah SAW bersabda, ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yarabu lahmun nabatun min sukh illa kanatin naru awla bih. Artinya, wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya setiap daging yang tumbuh dari bahan makanan yang haram, maka api nerakalah yang lebih layak baginya. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Ketiga, bersedekah daripada harta yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tabaraka wa taala la yaqbalu sadaqatan min ghulul. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah dari hasil harta yang dicuri. Hadis sahih li ghairi riwayat Imam Ahmad. Keempat, mendapat laknat, iaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang tersebut dalam satu hadis yang sahih riwayat Abu Daud. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Mereka yang melakukan perbuatan keji itu, melakukan perbuatan keji atau bersebahat dengan rasuah adalah penjenayah yang merompak harta rakyat, tamak, mementingkan diri sendiri dan pemusnah negara. Oleh itu, kita wajib berusaha bersungguh-sungguh mencari harta daripada hasil usaha yang halal, serta menjauhi segala usaha mencari harta daripada sumber yang haram, seperti mana maksud yang terkandung di dalam doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik
waghnini bifadlika amman siwak. Maksudnya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukuplah aku dengan kurniaanmu dari bergantung pada selainmu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan hendaklah kita ingat bahawasanya harta daripada sumber yang halal walaupun sedikit adalah lebih diberkati. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pernah berkata, wal qalilu minal halal yubariku fihi wal haramul kathiru yazhabu wa yamhaquhu Allah Ta'ala. Maksudnya, dan harta yang sedikit dari sumber yang halal itu akan diberkati padanya, sedangkan harta yang banyak dari sumber yang haram itu akan lenyap dan Allah Ta'ala akan menghilangkan keberkatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Alhamdulillah wahdah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang dikasihi Allah sekalian, insan hebat yang disukai Allah ialah insan yang berdikari, rajin berusaha mencari rezeki untuk menyara dirinya dan ahli keluarganya tanpa meminta-minta, tidak bergantung kepada bantuan dan belas kasihan orang lain, sebagaimana hadis Rafi' bin Khadij. Dia berkata, qila ya Rasulullah ayyul kasbi atyab? Qala amalur rajulu biyadihi wa kullu bay'in mabrur. Maksudnya, telah ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang paling baik? Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang baik, yaitu berniaga yang halal, jujur dan bersih. Hadis hasan ya ghairi, riwayat Ahmad. Pekerjaan yang paling baik di sisi Islam ialah pekerjaan yang dijalankan dengan hasil usaha sendiri. Perniagaan yang paling baik di sisi Islam ialah perniagaan yang dijalankan secara jujur dan bersih daripada segala bentuk penipuan dan pengkhianatan. Sidang jemaah yang dihormati sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra wa hatta anhu ashra khati'at. Yang bermaksud, barang siapa berselawat ke atas aku satu kali, maka Allah membalasnya dengan merahmatinya, dan Allah memberi ganjaran pahala kepadanya sebanyak 10 kali, dan Allah menghapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Al-Bukhari
dalam Al-Adabul Mufrad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu dan kepada pemimpin kami terutamanya Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua terlaksanalah pemerintahan yang adil lagi diridai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami. Engkau perbaikilah pergaulan antara kami. Engkau peliharakanlah kami dari penyakit lemah, malas, berpikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh insan mereka yang kami kasihi. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan ini dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, jadikanlah negeri Perlis ini sebagai negeri yang makmur, rakyatnya hebat, mantap, bermentaliti kelas pertama dalam tindakan, hidup bersih, bersatu padu dan dilimpahi berkat serta rahmat dari sisimu. Engkau jauhkanlah kami daripada bala dan kerosakan. Engkau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Engkau berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. So luruskan saf. Ada kosong.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سبحان الله وتبارك اسمه وتعالى جلاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم.